Baca sekali doa ni, baca sekali ulatnya sekali. Saya baca dulu, kemudian saya berhenti itu ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Wala tu'assir, ولا تعسر وتمم بالخير. وتمم بالخير. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. وبه نستعين. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. اللهم ربنا رب زدنا علما. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. Baik, surah Al-An'am ayat ke 85. Surah Al-An'am ayat ke 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا وزكريا ويحيى ويحيى وعيسى وعيسى وإلياس وإلياس كل من الصالحين. كل من الصالحين. وإسماعيل وإسماعيل واليسع واليسع ويونس ويونس ولوطا ولوطا وكل فضلنا على العالمين. وكلا فضلنا على العالمين. وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Baik, ayat ni ialah ayat berkenaan dengan Nabi-Nabi. Start daripada sebelah atas lagi, iaitu ayat 84. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, dan kami anugerahkan kepada Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub, iaitu suatu hikmah, suatu kefahaman agama, suatu kenabian kepada mereka-mereka ini. Kullan, masing-masing mereka itu adaina kami beri hidayah kami kepada mereka. Wa Nuhan, dan kepada Nabi Nuh, adaina min qabl, kami juga telah beri hidayah kami kepada Nabi Nuh sebelum daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Wa min dzurriyyatihi, dan daripada zuriat Nabi Nuh, Dawud, Nabi Daud, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman, wa Ayub, dan Nabi Ayub, wa Yusuf, dan Nabi Yusuf, wa Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah cara kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria, dan Nabi Zakaria juga. Wa Yahya, Nabi Yahya, wa Isa, dan Walyasa, yaitu Nabi Ilyasa, dan Nabi Ilyas. Kullun minas salihin, masing-masing itu daripada orang-orang soleh derajat Nabi. Bukan orang soleh biasa, orang soleh derajat kenabian. Wa Ismail, dan Nabi Ismail. Wal Yasa, dan Nabi Yasa. Wa Yunus, Nabi Yunus, wa Luta, dan Nabi Lut. Wa kullan, dan masing-masing itu faddalna 'alal 'alamin, kali lebihkan mereka itu di atas penduduk alam semua sekali.
Mudah ya tafsir ini. Mudah lagi ya. Masing-masing nabi ini ada keistimewaan masing-masing, ada cara-cara masing-masing, tetapi kami lebihkan daripada penduduk alam. Wa min abaihim, dan daripada bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan daripada zuriat-zuriat mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka juga diberi kelebihan-kelebihan dari segi agama. Wajtabainahum, dan kami pilih mereka itu. Wahadainahum, dan kami beri hidayah pada mereka itu. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ni nak pergi ke mana? Ya, jalan nak pergi ke surga. Adakah pergi ke surga itu tuntutan keutamaan kita? Ya. Tujuan pergi ke surga, karena di surga sajalah Tuhan nak jumpa dengan makhluk dia. Bermakna pergi ke surga itu sebagai tempat untuk berjumpa dengan Allah. Itu ya. Pergi untuk jumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi, oleh kerana Allah Ta'ala berjumpa dengan makhluk dia dalam surga, maka kita kena masuk surga. Asal dan neraka dia tak buat kira. Dia hanya buat kira orang yang masuk surga. Jadi wahadainahum ila siratim mustaqim, dan kami beri hidayah pada mereka pada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ni jalan mana? Jalan tu tak masuk ke syurga. Tujuan masuk syurga kita untuk jumpa Allah. Mudah ya itu. Jadi jalan yang lurus tu tafsir apa macam mana? Wa anik buduni surah Yasin. Surah Yasin. Wa anik buduni, maka hendaklah kamu sembah aku saja. Surah Yasin. Maka hendaklah kamu sembah aku saja. Surah Yasin ayat ke 61. Hadza siratul mustaqim. Dan hendaklah kamu sembah aku saja. Hendaklah kamu puja aku saja. Hendaklah kamu ibadat pada aku saja. Hendaklah kamu berzikir pada aku saja. Hendaklah kamu berdoa kepada aku saja. Setiap satu yang kita kata itu lawannya syirik pada Allah. Lawan. Hendaklah kamu sembah aku saja. Bermakna manusia sembah sultan itu kufur. Kufur terus kufur. Manusia sembah tu guru dia kufur. Orang silat sembah perbuatan sembah gini. Kepada tu guru silat dia kufur. Kufur lah. Orang Hindu ada sembah, dia sembah kepada Tok Sami dia. Orang Buddha kepada Tok Cha dia. Kita kepada Tok Guru Silat kita. Untuk kepala orang ni. Termasuk sembah. Mungkin nak. Jumpa sultan hanya boleh salam aja. Salam. Tidak ada satu khalifah pun. Siapa sembah dia. Khalifah. Daripada dulu, zaman Nabi dulu sampailah khalifah terakhir di masa Kerajaan Osmaniyah. Tak ada siapa dia sembah. Maka tidak boleh sembah mana-mana sultan. Mana-mana tu guru. Mana-mana tu guru silat. Tak boleh. Wa'anik buduni. Sembah. Yang kedua, puja. Pemujaan hanya kepada Allah. Jadi kalau kita puja selain daripada Allah, jawab dia syirik pada Allah. Contohnya, puja keris. Caranya gasak keris. Pada hari tertentu, guna asal lima nipis. Tak boleh guna berasu, tak boleh. Nak guna malam tertentu, gasak pula. Itu dia panggil pemujaan. Dan pemujaan itu kufur pada Allah. Wa'anik buduni. Hendaklah kamu sembah Allah Ta'ala saja. Ibadat pada Allah Ta'ala. Ibadat. Tak boleh nak buat ibadat ni kepada makhluk lain. Tak boleh. Juga kufur. Kufur. Nak seru, nak panggil Allah Ta'ala ni yang gaib ni, hanya boleh panggil yang Allah Ta'ala yang gaib tu saja. Panggil yang gaib selain pada Allah, kufur.
Contohnya, kita lalu ke kubur atau lalu ke pokok besar. Assalamualaikum tak ayam, anak cucu nak kepang lalu. Kubur. Ataupun kita masuk dalam masjid, Assalamualaikum, masuk dalam rumah kosong. Assalamualaikum ya mereka ada dalam rumah. Tak boleh seru kepada yang gaib, tak boleh. Yang gaib hanya pada Allah. Dan seru ni, antara serunya ialah ya Allah. Kita kata ya Allah. Kalau kita kata ya Muhammad, seru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak, ya Allah. Masalah tak apa. Tak apa. Ya tu masalah. Assalamualaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata kita hadis Nabi kata bila masuk rumah beri salam Assalamualaikum. Pasal itu adat kita orang Islam. Kita pergi ke kubur. Kita diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya bila ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu kerana perintah, kerana ada hadis itu boleh buat. Kalau tak ada hadis itu kubur. Buat ya kan? Suruh pada orang mati. Orang sudah mati dah. Mengajar kepada dia akidah. Juga kubur. Orang mati dah. Kita panggil dia. Si Anu bin si Anu. Bila datangnya dua malaikat. Apabila datang dua malaikat ni tanya jangan kamu takut dan getar. Itu kufur. Talqin. Dia panggil orang yang tak apa. Wahai Zulkifli. Wahai siapa dia? B itu bemak dah. Paling lagi bemak. Allah. Seru. Tu seru tu. Ya Allah. Kalau kita kata ya Allah, ya Muhammad, kafir. Kita hanya boleh katanya ya Allah dalam doa. Ada kita ni. Ya Allah, ya Muhammad. Benar. Walaupun tak sengaja. Macam juga kita masuk Islam ni, mengucap dua kali syahadat ya, bila masuk Islam ni. Kan? Tak ada kata isi borang apa-apa, tak ada ni. Mengucap ya. Orang kahwin. Ada isi borang tu. Tapi yang sebenarnya yang boleh jadi kahwin tu ialah akad nikah. Dia jawab ya. Aku nikahlah kamu sekian-sekian dengan sekian-sekian. Dengan mas kahwin sekian-sekian. Dia kata, okey. Dia kata, okey, sah nikah. Dia anggap kepala, sah nikah. Dia kata, ya, sah nikah. Tak perlu dia jawab, saya terimalah nikahnya dengan mas kahwinnya sebanyaknya tersebut. Tak payah. Tak perlu setakat. Sebenarnya. Masa semua tahu. Bila dia kata, ya, itu memang terima dah. Semua tahu gitu dah. Sudah mungkin. Cuma kita ni nak suruh nampak molek lah pasal ni dalam keadaan majlis kahwin kan. Jadi nak suruh ada comel sikit lah gitu ya. Nah. Tak salah. Saya kalau orang nikah, saya dengar dia kata sah nikah. Kata gitu. Saya kata, hai sah dah. Saya tak susah. Dia bawa ke saya, sah dah nikah. Pasal dia jawab kan? Dia mau. Contohnya orang bisu kan? Orang bisu. Dia apa? Okey lah tu. Dia faham kan? Nak tunggu dia jawab. Nak tunggu dia jawab. Jenuh. Tak boleh jawab dia. Boleh nikah dia. Dan ni kan. Benar ni, kita sekarang ni nak belajar ni, kita nak belajar. Yang mana yang silap yang kita dah buat tu, kita ke tepi lah. Saya tidak kata yang orang buat tu salah. Yang akan nikah, jawab nikah tu, saya tak kata salah. Saya kata, dia kata ya tu sah tu. Macam anak-anak ni masa nak korban kan? Korban. Saya jual lah lembu ni satu bahagian daripada 7 dengan harga sekian-sekian. Dia pun follow tali lembu. Kita pun ambil tali lembu saya, belilah harga lembu ni satu bahagian daripada 7 dengan harga sekian-sekian. Itu tu macam budak-budak main jual. Dia panggil. Kalau jangan main jual.
Mana lembu nak jual? Tu. Nak jual satu bangkai daripada tu. Tu lembu tu. Okey. Gitu. Saya beli. Dia kata saya beli. Saya ambil. Lembu mana? Tu. Apa itu kata ahli ya? Astagfirullahaladzim. Dia buat, dia pusing lagi itu siapa? Jadi susah. Nah. Baik. Wa anik buduni, aku sembah Allah Ta'ala saja. Aku puja Allah Ta'ala saja. Aku ibadah pada Allah Ta'ala saja. Lepas itu aku seru pada Allah Ta'ala saja yang gaib. Seru yang gaib hanya pada Allah. Lepas itu aku doa kepada Allah Ta'ala saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kamu saja Tuhan aku sembah. Kepada kamu saja Tuhan aku nak minta tolong. Habis kita buat sembahyang hajat tu. Pakai perantaraan. Tadi cerita tadi. Orang Hindu minta tolong untuk Sami dia. Untuk Sami dia lah yang akan bawa doa kepada Dewa dia. Dewa dia lah akan doa kepada Allah Ta'ala. Yang menyempurnakan hajat Allah Ta'ala. Kita ni kenapa kita minta tolong orang sebelum sembahyang hajat? Kalau kita doa sendiri, mereka Tuhan takkan terima kita ni orangnya apa, kita ni baca Quran tak mana. Lama tak reti. Ada tinggal sembahyang, tinggal puasa, ada dating dulu, pegang sana, pegang sini. Pakai Tuhan nak terima orang macam kita. Itu buruk sangka pada Allah Ta'ala. Buruk sangka tu bodoh juga. Ni masalah besar ni. Ni akidah ni. Akidah, iaitu kepercayaan. Kita kata, Tuhan kata, wa anik buduni, kamu sembahlah aku saja. Kamu pujalah aku saja. Kamu doalah pada aku saja. Kamu nazarlah pada aku saja. Kamu mula kerja dengan aku saja. Bukan gitu. Kita mula kerja bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap yang kita mengaku tu, lawan dia kufur. Dalil lain ialah asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku apa? Dia ada Tuhan, yang disembah melainkan Allah. Kalau saya kata aku mengaku tidak ada Tuhan yang dipuja melainkan pada Allah, boleh. Aku mengaku tidak akan buat ibadat melainkan pada Tuhan Allah, boleh. Betul. Boleh. Aku mengaku nak doa hanya pada Tuhan Allah Ta'ala saja. Betul. Aku mengaku nak menazar pada Allah Ta'ala saja. Bukan? Serupa ni, serupa ni. Maksud dia serupa. Lepas tu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku Nabi Muhammad Rasul. Saya tanya di Syalam tadi. Kenapa awak mengaku Nabi Muhammad Rasul? Kenapa awak mengaku Nabi Muhammad? Dia pun jawab. Karena Tuhan lantik dia Rasulullah. Itu Tuhan lantik dia. Awak mengaku tak apa pasal. Dia kerana dia baik, dia tak jujur, dia amanah, dia tak boleh bertanah. Itu sifat dia. Yang awak mengaku tak apa. Untuk taat pada ajaran Nabi. Jadi, apa yang Nabi ajar kita nak ikut. Dalil Qurannya ialah ittabi'u ma yuha ilayya. Ikutlah saja apa yang diwahyu padaku, Nabi kata. Dalam Quran, ayat Quran. Untuk kita pula, ittabi'u ma yuha ilayka min rabbika. Ikut sajalah apa yang diwahyu kepada kamu oleh Tuhan kamu. Surah Hamid surah pula, ayat 15. Walidzalika fad'u. Hendaklah kamu terus suruh manusia kepada jalan tauhid, mengesa kepada Allah Taala. Terus menerus suruh mereka kepada mengesa kepada Allah. Wastaqim kama umirta. Berpegang teguh kamu pada agama seperti mana diperintah pada kamu. Seperti mana diperintah. Buka percaya. Amin surah ayat 15. Asyura. Asyura surah lain. Itu Asyura. Asyura. Surah Amin surah. Surah Syu'ara lain. Asyura lain.
Syu'ara, surah Syu'ara itu ialah berkenaan dengan puisi, iaitu penyanyi-penyanyi, iaitu penyanyi-penyanyi. Surah Syu'ara itu nak beritahu bahawa kita bahawa saja menyanyi, kita nasyid apa semua itu tak boleh. Satu surah mari. Dan kita tak belajar. Allah. Satu surah mari. Baik. Surah Taubah taat pada Allah wa atiur Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Nak taat pada Allah macam mana? Macam mana nak taat pada Allah? Nanti. Ayat tadi. Surah Hamisyurah tadi. Wastaqalidzalika fal'un. Dan teruslah kamu seluruh manusia kepada mengesa pada Allah Ta'ala. Wastaqim kama umirta. Berpegang teguhlah agama ini seperti mana diperintah kepada kamu. Diperintah seperti mana perintah ya. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Seperti mana perintah? Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu mereka. Yaitu apa saja ibadat yang dibuat yang bukan daripada dalil dipanggil hawa nafsu. Dipanggil hawa nafsu dah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Ayo tengok ni, takut lupa ni. Mustaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Muka surat berapa ni? Muka surat berapa ni? Pak. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu mereka. Mereka ni siapa dia? Mereka yang buat ajaran agama yang bukan daripada perintah Allah. Wa qul, dan kata pada mereka, amantu bima anzalallahu min kitabin. Kata pada mereka, aku hanya beriman dengan apa saja wahyu yang Allah Ta'ala turunkan daripada kitab Quran. Itu aku. Wa umirtu, aku juga diperintah di'adil bainakum, supaya berlaku adil di antara kamu. Iaitu apa yang kamu beritahu ni salah, kita beritahu salah. Yang betul, beritahu betul. Sebab Allahu Rabbuna wa Rabbukum, sebab Allah Ta'ala tu Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Lana a'maluna, bagi kami amalan-amalan kami yang kami belajar daripada Nabi kami. Walakum a'malukum, bagi kamu amalan-amalan yang kamu belajar daripada guru kamu. Gitu. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada hujah di antara kami dengan kamu, melainkan Quran dan hadis saja. Kalau tak nak percaya juga, tak apa. Allahu yajma'u bainana. Allah akan kumpul di antara kita berdua. Mati. Satu hari akan ambil nyawa. Wa ilaihil masir, kepada Allah Ta'ala sajalah kita akan kembali untuk cara. Baik. Ini untuk orang yang reka agama pula. Muka surah Hamisyurah juga. Muka surat sebelah tadi. Balik muka surat sebelah. Ayat 21. Ayat 21. Ini telah untuk orang yang reka agama. Orang yang buat, orang yang mereka, yang asal mereka. Yaitu amlahum syuraka'u. Apakah ada bagi mereka itu sekutu-sekutu? Syara'u lahum, yang buat syariat untuk mereka. Minad din, daripada agama. Minad din, daripada agama. Malam ya'zam bihillah, yang belum pernah Allah Ta'ala beri izin dengannya. Buat. Itu ayat. Maknanya, kalau orang kata boleh buat tu, mana tu gua? Mana dalil? Mana tu gua? Mana? Baca dia ni ayat ni. Baca. Walaula kalimatul fasl, kalau tidak kerana keputusan Allah, bahwasanya nak azab manusia yang kufur ni hanya selepas mati.
Oh, yang Hindu itu semua berhala tu, dia Tuhan akan azab dia tu selepas mati. Yang Buddha semua berhala tu, yang Kristian, yang siapa, tak kira siapa yang kufur ni akan diazab selepas mati. Walaulah kalimatun. Kalau tidak kerana keputusan. Fasl yang telah berlalu. Yang telah berlalu, aku sudah buat dah. Sebelum cipta manusia sudah buat dah keputusan. Allah Ta'ala. Laku dia bainahum. Tentu aku buat keputusan. Menghukum mereka semua sekali lagi. Wa inna zalimin. Dan semuanya orang zalim. Iaitu syirik. Lahum bagi mereka tu azabun alim. Azab yang pedih. Aduh. Melesak lagi. Semua ayat ni ada ayat lain untuk menghurai ayat tu. Semua ayat ni ada ayat lain untuk menghurai ayat tu. Tapi lagi hadis Nabi ni, saya tak baca lagi hadis Nabi ni. Ini ayat dengan ayat ni. Dia panggil tafsir Quran dengan Quran. Yang terbaik sekali tafsir Quran dengan Quran. Walau macam mana pun setengah daripada Quran ni tak boleh tafsir dengan Quran dengan Quran. Tafsir dengan hadis. Dan tafsir hadis ni ada tertera dalam semua kitab hadis. Misalnya dalam Bukhari, dia akan sebut bab tafsir Quran. Dalam Muslim, bab tafsir Quran. Bab Tirmizi, tafsir Quran. Dia ada bab tu. Jadi siapa yang baca hadis, dia akan tafsir Quran tu berdasar kepada hadis yang Nabi sudah beritahu. Ni tafsir, ayat ni tafsir dia. Tak boleh lagi. Jadi ingat kita mengajar ni, main reka je ni. Ni mengajar salah ni neraka tempat dia. Ada satu orang tu murid saya, ada beberapa murid saya ni yang sudah nak khatam Quran. Ada lebih kurang 4 juzuk, 5 juzuk lagi nak habis, nak khatam Quran. Lalu mereka kata, jadi adalah member-member dia lah kata, oh awak ni tak aman boleh mengajar. Dia kata tak boleh, awak tak boleh mengajar. Habis satu orang tanya, kenapa Ustaz? Hadis Nabi awak tak belajar. Hadis Muslim, Bukhari, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi, Abi Dawud. Tak belajar. Lagi awak tak belajar salah satu daripada kitab ni semua sekali. Bermakna keseluruhan Quran ni awak tak tahu lagi. Keseluruhan kehendak Allah Ta'ala tahu awak tak tahu lagi. Maka awak tidak boleh mengajar. Tazkirah boleh. Mengajar orang kembali tak boleh. Nak mengajar tak boleh. Ada yang ngajar, yang tafsir hadis Nabi belum dia belum belajar lagi, tapi dia sudah mengajar di Kelantan sana. Tertera dia itu memang salah. Tempat-tempat tertentu ada salah. Dia bukan benda main-main ini. Nabi SAW kata, aku tinggal pada kamu 2 kali. Quran 1, hadis 1. Hadis ni dipanggil hadis masyhur dengan berbagai-bagai versi Nabi Muhammad. Siapa yang pegang aku tinggal pada kamu 2 perkara. Siapa pegang dengan 2 perkara ni tidak akan sesat sampai bila-bila. Iaitu Quran dan hadis. Bermakna awak semua kena belajar Quran dan hadis. Semua sekali. Kalau tidak awak akan pijak wahyu Allah Ta'ala. Awak akan pijak wahyu yang suruh. Ataupun wahyu yang larang. Perintah yang suruh satu, perintah yang larang satu. Kita semaya kita tahu. Puasa tahu, haji tahu, zakat tahu, apa semua tahu. Lepas tu zina, minum arak, judi apa semua pun tahu. Tetapi wahyu lain tak tahu. Maka oleh kerana wahyu lain tak tahu ni, maka kita pijak perintah Allah Ta'ala itu kita langgar. Dan apa yang kita langgar tadi, kita tidak akan bertobat kerana kita tak tahu benda itu salah. Kita ni terperdaya dengan oleh kerana ramai buat. Maka oleh kerana ramai jadi betul. Bukan gitu. Kalau betul gitu, orang yang makan babi ni, Presiden China makan babi, Korea, semua. Dengan raja-raja makan babi lah. Tak ada gila seorang pun. Profesor atau profesor semua jadi lah. Kau ni makan babi kan. Minum arak nanti. Cuma
Tuhan perintah, aku tak nak bagi kamu makan. Tuh ya. Seperti mana Nabi Adam alaihissalam tak boleh makan pokok kulbi. Perintah itu ya. Tak boleh makan babi itu karena itu. Nak uji ya. Tak boleh minum air. Nak uji ya. Karena dalam surga ada air. Air yang dicampur zafaran lagi, zanjabillah lagi. Nanti awak akan belajar dari juzuk terakhir. Juzuk akhir, juzuk 28, juzuk 30. Oh, dengan Allah dalam surga ni begini. Lepas itu kita aja nak tafsir ada Allah ada. Tak berani nak tafsir air dia kata air yang tak mampu. Ayah pun tak mampu. Allah. Tuhan perintah tak bagi kita makan ya, minum ya ni. Macam juga babi tak boleh makan. Orang yang makan babi tak gila pun. Suntik juga. Jadi jangan terpengaruh dengan alasan. Jangan bila Tuhan kata kena buat ni atau dilarang buat ni, kita pun cari alasan tak boleh buatnya begini. Tidak nak pergi masa adanya, faham? Semayang ni apa? Exercise. Astagfirullahaladzim. Dia nak hurai tu, nak cuba cari alasan tu. Dia kata, semayang ni kerana exercise. Ya, bukan itu. Agak babi tak boleh bela. Apa bela dosa. Bela babi. Makan haram. Bela haram. Anjing. Bela tak haram. Jamah kena sama. Babi tak ada hadis yang mengatakan babi kena sama. Tak ada hadis yang mengatakan babi itu kena sama. Awak mari hadis mana? Saya belajar dah ni, tak ada. Tak ada. Haram makan. Ayam pun haram makan. Ni, awak kena mengamat baik-baik ni. Saya bukan nak petikai dah ni. Saya nak beritahu daripada hadis, tidak ada hadis yang mengatakan pegang daging babi itu kena sama. Masa kalau kena sama, mesti hadis mana ni? Tak ada hadis. Sedangkan babi ini waktu Nabi dulu ada. Saya tidak nak petikai orang sama itu tidak. Saya kata tak ada hadis. Faham kan? Yaitu Imam Nawawi kata dia kias dengan anjing, maka babi itu bila jamuh dia itu kena sama. Dia kias, itu pendapat dia. Hadis tak ada. Hadis tak ada. Kulit tak sama. Bulu boleh guna. Bulu untuk apa menulis apa boleh guna. Kulit apa boleh? Ada dia. Jadi ni benda-benda ni saya cuba nak beritahu ni satu perkara. Bukan nak cerita pasal fiqh ni. Nak cerita bahawasanya agama ni bukan akal. Agama adalah perintah. Perintah. Kita kena ikut, taat ikut ya. Itu ya. Yang duduk komplain-komplain ni masalahnya. Tak cukup. Misalnya saya beritahu kita nak sembahyang, tak boleh nak ambil sembahyang kena bersih daripada najis. Okey? Bersih daripada najis. Pakaian kita kena bersih daripada najis. Nak ambil sembahyang, sah ambil sembahyang apabila najis tak ada. Akad adab sah sudah selesai dah. Nah? Baik, najis ada lagi ke dalam perutnya? Ada. Tapi nak kira macam mana ni? Maka aku tunggu kalau dia kata coke bunggu tu. Sampai berdarah-darah ni. Saya cakap tegar ni. Saya tidak cakap lapik dah ni. Berat nak. Mani junuk tu kena korek tu. Sampai berdarah-darah ni. Astagfirullahaladzim. Tidak begitu ni. Tidak begitu lah. Volume. Pendek. Nah, dengar. Yaitu ambil sembahyang tadi.
Batai semaya pula. Batai semaya. Saya nak tanya. Kalau kita jamak air kencing anak ni batal tak semaya? Tak. Pasal? Dia tak bukan perkara yang membatalkan wudu. Pasal dia bukan perkara yang membatalkan wudu. Kalau jamak najis anak kita Tak batal dia. tak batal juga. Pasal syarat batal bukan jamak najis. Tak dengar boleh dengar kan? Kena faham betul ni. Dan dia benda tu najis. Dan sembahyang memang tak boleh lah. Tapi air sembahyang tu tak batal. Yang membatalkan air sembahyang ialah kentut, buang air besar, air kecil, bersetubuh, hidup, pengsan, mabuk, gila. Tak, betul kan? Baik. Semua sekali itu ada satu tolak daripada tidur, gila, murtad, mereng. Itu mana hilang akal dia panggil. Hilang akal, tidur hilang akal. Mana akal dia sudah tak sempurna. Nah, itu tak sah jadi. Yang lain tu kencing, berak, junub. 3 perkara ni apa dia? Ketut. 4 perkara apa dia? Apa dia? Tahu eh? Nafsu. Ketut. Apa ketut yang rasa mana? Lega, sedap lah. Lepas kencing, sedap. Lepas bertubuh, sedap. Semua tu maknanya bila keluar saja nafsu, batal sembahyang. Faham eh? Bermaknanya siapa-siapa yang sentuh perempuan dengan tidak ada nafsu, tak batal sembahyang. Pasal hadis yang mengatakan tak batal banyak. Cuma Imam Syafi'i saja kata, yang kamu nak pergi sentuh tak apa pasal. Imam Syafi'i pula kata. Jadi Imam Syafi'i kata, sentuh batal. Itu pendapat Imam Syafi'i. Itu dipanggil fatwa dia. Yang 3 masalah lagi kata tak. Hadis pun kata tak. Nah, saya tidak nak berikai, saya nak beritahu bahawasanya Islam ni terima seadanya. Jadi oleh kerana kita ni berketut tu, maknanya kita sudah keluar nafsu. Maka Tuhan tak mau orang yang keluar nafsu gini berhubungan dengan dia, sehingga orang tu ambil sembahyang. Mana dia? Nah? Ni dot ni, ni jamu haji ni batal yang sembahyang kena jamu. Saya cakap terang kepada awak saya daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isya kadang-kadangnya baru batal sembahyang. Saya jaga. Saya benar, saya kata ada kentut tak, kucing tak, saya kata tak batal lagi. Ini tak ni, tak boleh ni. Ya. Jangan terpedaya dengan hadis Nabi lain. Saya bukan kata gitu, iaitu orang yang memperbaharui Nabi sembahyang tu bagus, ada hadis dia. Itu tak apa itu. Tetapi kita kena senantiasa yakin air sembahyang kita tu ada. Mana? Padahal itu pakai makeup. Adalah air dia kena sama lah. Yang saya cerita ni babi. Nak cerita pasal babi. Anjing kalau buruan. Tak ada tentang anjing tu. Bila anjing buruan tu, dia gigit tu, kita tak payah sama tu tempat dia gigit tu. Pulaknya. Yang kena air dia, yang kena sama. Ya bila anjing yang sudah dilatih untuk membunuh, supaya menjadi alat buruan kita tu. Bila dia tangkap, dia gigit tu, menyebabkan mati tu. Air dia tu, tempat yang dia gigit tu, tak disama. Tak payah sama. Binatang tu boleh sebelih? Tak payah sebelih. Makan itu kan? Tak payah sebelih. Nak sebelih pula. Tak payah. Dia kata tak payah. Tak payah.
Air liur dia tu dia gigit, mesti ada air liur. Nah, kedatangan kita nggak sama. Yang dia kata ni binatang buruan. Ya, sama. Apa dia? Pegang apa? Pegang anjing kalau basah nggak sama. Saya support, alaklah cuma saya nak beritahu pada awak yang beza, perbezaan ya. Saya support ya, saya pun kalau tentu babi pun saya sama juga. Cuma saya nak beritahunya adil itu tak ada. Paham tak saya kata ni? Nah, adil itu tak ada. Oh, itu cerita lain tu. Tak ada kira dah. Orang yang sesat ni, payah dah, payah nak kira dah. Dan tak kira, Islam tak Islam. Dia tak boleh jamak gitu. Tak boleh. Ada di Indonesia kita pun masuk dalam sok bawah ni. Gini, saya tak mau seperti setengah ustaz tu dia ngajar fiqh. Nah, fiqh ni boleh baca. Nah, cuma saya nak beritahu bahawasanya agama ni adalah wahyu. Agama wahyu. Kalau satu orang tebu kata dia boleh buat gini. Mana wahyu dia? Mana? Qala Allah mana? Satu lagi, qala Nabi. Kata Nabi apa dia? Nabi kata apa? Adik Nabi mana? Itu mana? Mana adik Nabi? Kalau tak ada dua perkara tu bohong. Mudah ya? Ini dia kata, oh takkanlah ulama termasuk neraka. Oh, mudah. Alasan tu tak betul. Ulama itu mesti berlandaskan kepada Quran dan hadis. Yang dia kata tu mesti bawa keluar facts. Nah, tak boleh dengan saya rasa tak apalah. Itu pendapat dia. Macam saya ngajar ni, saya akan beritahu, saya kata ni pendapat saya. Itu awak nak ikut tak ikut tu tak boleh dah, tak wajib dah. Nah, kita mengajar ni kena adil. Okey, sambung ayat lagi. Hah? Rasa jelas dah ni, tak? Hah? Oh, besar. Pasalnya cerita babi ni saja nak buka minda bahawasanya hadisnya berkenaan dengan samuk babi ni tidak ada. Tanya ustaz-ustaz yang khatam tafsir ngaji apa hadis. Semua kata gitulah. Cuma ini sikit masalah babi tadi. Ada saya dalam baca ada satu jenis kuman lah. Kuman itu mana dia rebus berapa temperature air pun dia tak mati. Persoalan itu dia yang ada. Tak. Bukan. Itu orang yang nak cari alasan. Sebab saya jawab mula-mula lagi tadi. Presiden Amerika pun makan, Presiden Jepun pun makan, tak ada gila seorang pun. Dia maknanya bukan pasal benda tu. Tak boleh makan babi kerana Tuhan perintah aku tak mahu kamu makan. Nah, ingat itu. Agak tak boleh minum tu kerana aku perintah kamu tak boleh minum. Perintah. Jangan cari alasan. Pasal dia Tuhan uji ni bukan untuk kita cari alasan. Tak ada. Itulah yang menyebabkan punahnya. Sepatutnya kita terima seadanya. Perintah seadanya. Misalnya ada dulu masa saya sekolah dulu. Biawak tak boleh makan. Ustaz kata. Saya pun kata, kalau kita bagi sisa nasi beras apa ni pada biawak tu macam mana? Ustaz dia jawab, awak makanlah kalau terkamuk. Dan dia kata pasal biawak tu makan benda haram. Kan? Ya, benda-benda haram dia kata makan pakai lah. Saya kata kita bagi makan nasi dari dia, makan dedak dari dia. Ustaz tu jawab, itu silap ustaz saya. Dia kata, awak makanlah kalau terkamuk. Dia sepatutnya dia kata benda ni tak boleh makan perintah. Habis cerita. Perintah Allah. Nah? Macam Nabi Adam tu makan pokok kulti tu kerana dia berasa dapat bisikan syaitan tu.
Karena dia makan tu karena nak duduk dalam syurga. Dia makan buah khuldi itu, pokok khuldi itu karena dia nak duduk dalam syurga. Dia tidak makan nak engkar tu. Habis kita nak buat semaya ajak tu, ada nak engkar. Ada nak engkar, nak derhaka pada Allah. Ada. Nak doa. Bila tidak perintah tak boleh buat. Mudah ya. Macam orang semacam saya ni, saya tak buat belaka. Jadi awak nak cah saya tak boleh. Pasal saya tak buat. Kalau awak kata benda ni, awak buat benda ni boleh pahala. Saya kata tak boleh. Dan saya memang tak buat. Jadi saya hanya tak boleh pahala. Yalah. Kalau benda tu boleh pahala. Faham? Mana saya hanya rugi je lah. Tetapi kalau awak dusta, awak tu ahli neraka. Saya tak buat ya. Faham? Baik. Ini pekah ni masalah. Panjang cerita. Jadi apa ayat 88. An'am. An'am. Ni cara banyak-banyak ni jadi tak habis ni ngajar ni. Jadi nak hurainya ila siratal mustaqim tu ya. Jadi wa'ani buduni hadza siratal mustaqim. Katanya Nabi Isa alaihissalam, wa inna Allah rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Oleh itu, fa'buduhu. Hendaklah kamu sembah dia, jangan sembah aku. Hadza siratal mustaqim. Ini jalan betul. Bermakna doa pada Allah Ta'ala saja itu jalan betul. Buat selain pada itu, doa melalui perkataan nanti, kufur pada Allah. Hadza siratal. Ini jalan betul. Hadza siratal mustaqim. Ini jalannya. Jadi ada seorang tanya saya di Kelantan. Dia kata macam mana ni semaya ajak ramai-ramai untuk kesejahteraan kampung. Apa semua. Kan? Ada kan lepas main maaf ke apa-apa. Syria. Tak, pasal kira lah negara ini kita kira negeri kita. Ada berlaku kecurian kuat kita pun. Semaya ajak ramai-ramai. Bukan siapa-siapa suruh ni. Itu satu daripada jatah kuasa ke, imam ke, satu cadangan daripada siapa-siapa. Supaya kita pakak-pakak semaya ajak beramai-ramai. Supaya kampung kita ni, negeri kita ni, bandar kita ni akan jadi aman. Bukan? Tidak kita ada. Di Kelantan pun ada. Rupa ni. Itu mintalah, ya Allah ya aku kalau yang mencuri itu biar dia ditangkap, diberi surat balik. Mana yang tu supaya dia lembut-lembut hati. Nabi SAW dihina selama 13 tahun di Mekah. Tak pernah pun Nabi kita kena buat semaya ajak lepas kita ni. Supaya musyrikin Mekah tu lembut-lembut hati sikit. Tak kena anak pada kita ni. Hari-hari ni kena penampar ni. Sahabat-sahabat Nabi kena hina lagi, kena penampar lagi. Dan setengah-setengah tu dibunuh. Tak ada pun Nabi saya ajak. Saya belajar hadis tak jumpa pun. Tak ada. Jadi kita buat ni ikut siapa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Nabi ada buat tak? Tak ada. Tapi kita ikut ajaran siapa? Ikut ajaran terguru. Mana terguru tu? Awak pakai dengan dia. Saya faham? Ni. Dalilnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua perkara ni. Baik. Zalika hudallah. Yang demikian itu ialah hidayah Allah. Hidayah Allah. Yahdi bihi, yang Allah Ta'ala beri hidayah itu dengannya man yasha, kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kendaki min ibadihi, daripada hamba-hambanya yang ramai-ramai. Walau asyraku, dan kalaulah kamu buat syirik padaku, buat syirik pada Allah, la habita anhum, akan gugur daripada mereka, makan apa saja amalan yang mereka dulu di dunia ya'malun, lakukan. Ulaika,
Maka orang-orang yang bersifat seperti ini, alladzina atainahumul kitab, ialah orang-orang yang telah kami beri kepada mereka itu kitab. Wal hukma, dan kefahaman agama. Wal nubuwah, kemudian lantik dia jadi nabi. Tadi, ni ayat-ayat tadi ni, walau asyraku lah ni, sekiranya mereka tu buat syirik, sekiranya, kalau. Tapi mereka ni tidak buat syirik lah. Iaitu, ulaika alladzina atainahumul kitab, wal hukma, wal nubuwah. Kami beri kepada mereka tu kitab dan kefahaman agama, dan lantik mereka jadi nabi. Fa'in yakfur biha, maka jika mereka tu kufur juga dengan mana-mana nabi ini, nabi-nabi sebelah atas tadi, yang dibaca tadi atas dia, ulai mereka ini, nabi-nabi ini, fakot, maka sesungguhnya mereka itu pun wakalna, kami serah biha, fakot wakalna. Maka sesungguhnya kami akan serahkan dengannya itu kauman, satu kaum lain. Laisu biha bikafirin. Jadi siapa-siapa yang engkar pada Nabi ni, Nabi-Nabi di atas tu, termasuk Nabi Muhammad ni, maka Allah Ta'ala akan serahkan Quran ini, wahyu ini, hidayah ini, kepada kaum lain yang tidak akan buat kafir. Ayat ni ada berbagai tempat, ayat ni. Berbagai tempat ada. Mana kalau kita tak peduli pada Quran ni, Tuhan akan ganti, akan beri pada orang lain. Daripada imam 4, imam sah. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 4 mazhab. Imam Malik orang Arab. Imam Syafi'i orang Quraisy. Imam Ahmad bin Hanbal orang Arab. Imam Hanafi orang India. Orang India. Imam Hadis pula. Imam Hadis. Muslim, Bukhari, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi, Abi Daud. Semua mereka ni orang Khurasan, orang Parsi. Pasal Tuhan nak beri pada orang ni. Orang Parsi, orang Iran. Iaitu sini, Iran sini, termasuklah macam Bukhara tu, dia termasuk Khurasan dia panggil. Di bawah kerajaan Parsi. Dia cakap bahasa Parsi ya. Dia negara lain-lain sebenarnya, bangsa lain-lain. Semua dipanggil Khurasan. Termasuklah Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan, Afghanistan. Ya, semua imam hadis ni adalah orang Parsi lah. Bawah kerajaan tu lah. Bukan asal, bukan orang Arab pun. Bukan Quraisy, bukan Arab pun. Pasal mereka yang peduli kepada hadis. Dia ambil berat pasal hadis. Begitu juga kita. Kalau kita ni ambil berat tentang hadis ni, tentang Quran ni, maka Quran ni akan sampai ke Malaysia. Kalau kita tak peduli, Tuhan akan ganti kepada orang lain. Beri pada lain pula. Tak peduli. Awak beritahu saya, tu guru mana? Yang istihad jihad sabilillah, masa pergi Jepun dulu. Tu guru mana? Tu guru mana? Di Perak tu guru mana? Istihad jihad sabilillah. Jepun. Ada. Selangor? Tak ada. Kedah? Johor? Jepun tak ada. British ada. Kelantan tentu tak ada. Ada 17 pondok. Tak ada satu tu guru istihad jihad sabilillah. Tepuk tangan tu api. Pernah terbang. Tembak jatuh.
Semua sekali ada, tapi kena panjat lapor bila mari siang, bila mari pun. Bila musyrik original lagi, kena lari naik pokok belakang. Ni dia tepuk tangan keluar api ni. Dia tikam tak luk ni. Semua tak lawan belakang. Ni satu benda pelik. Baca saya waktu dia ke tu. Awak dia ada satu ilmu di mana dia gali perigi, dalam tu ada bulu kucing. Awak kena terjun dah tu. Baca iri tu kena terjun dah. Dia matanya tu pop dia naik balik. Tak kena. Ada. Lepas tu jumpa mari semua serah diri hari tu je. Kebal tak tahu mana kebal Barang terbang hilang. Ni. Maknanya duk guru yang kita duk dewa ni adalah penakut belaka ni. Ni saya sedih benar ni. Tunggu saya kata ni. Saya tanya sini orang Selangor siapa dia? Tunggu mana istiajak sampai dia. Lawan Jepun. Dia tentu lawan Jepun ni dah Cina lawan Jepun. Cina. Masa Jepun dulu Cina lawan Jepun. Lepas tu dia tengok orang Melayu tak lawan dia. Rapah kuasa lah awal pada tu. Bintang 3 kan. Pakai Jepun. Kita belajar ni tu guru kita ni ayat orang kata ayat penakut lah. Masa kita sama kita ni, tak luk lah apalah. Tepuk tangan keluar api lah. Hizbul Bahar tu boleh tiup angin. Kalau kapal tu tengah berhenti tu, boleh tiup tu sampai boleh menyeberangi laut. Hizbul Bahar. Dalam lapas wirid Hizbul Bahar tu apa dia? Aku berlindung dengan tabir pada arah. Tabir orang tu baca. Hizbul Bahar tu sendiri. Ni dia kata pakaian orang-orang alim ni. Pakaian ni benar ni. Hizbul Safi lagi, Nawawi lagi. Ni barang kufu saja ni. Tarikat tu, tarikat ni. Bila mari Jepun semua awal bakar. 13 Mei baru ni siapa dia lawan? Askar Melayu kan. Bukan. Tapi kita orang yang pegang sunnah jangan tak boleh lari. Kalau lari awak akan dihina. Semua akan dibunuh belakang. Tak boleh lari. Ingat. Seperti Indonesia 800 tahun Islam mengetah. Tetapi bila tinggal agama dibunuh semua sekali, tak tinggal satu. Bunuh semua sekali. Dia orang kafir ni bila dia lawan orang Islam ni, dia akan buat zalim luar biasa. Sebab ayat jihad tak pernah hajar. Surah Taubah tu. Surah apa? Surah Taubah. Kita tak pernah belajar. Dia tak tahu benda tu ada. Oh, ni nak ayat dia. Ni nak ayat dia. Nabi pakai baju besi. Pegang. Pecah muka ni. Pecah muka. Pecah topi besi tu pecah. Dua lapis ni. Buat Nabi SAW perang Uhud. Pakai baju tu sampai nak naik bokah batu untuk ceramah, beri semangat pada tentera nak lawan musyrik Mekah ni. Tak boleh panjat batu tu sama tinggi dengan kereta Proton. Uzaifah lah tunduk belakang dia tu, Nabi pijak atas tu barulah boleh naik. Kerana baju besi. Ya kita je tulis saya sini, tulis sini. Ayat-ayat sini. Dia ada mengajar ni, Bapak Habib ni. Ni pelari-pelari belakang ni tak keren. Tunggu saya kata ni. Dia akidah ni, kepercayaan pada Allah Ta'ala ni, dia kata, dalam Quran dia kata, hasbunallah, cukuplah kami dengan Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang memberi perlindungan. Itu. Ni agak tu kamak ni. Kamak yang boleh belajar, istri saya dah. Saat ni saya beritahu, saat ni satu diri, baru tu Hizbul Bahar. Ayat 4 pula, tak tahu ayat 4, tetap pernah terbaik. Ayatnya, wallahu ghalibun ala amrillah, ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat tu, emang balik-balik lah kau ni.
Ya, seperti Yazza Jalali wal Ikram. Seperti kepala dia tu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Oh, itu otomatis. Baca tu, terbaik. Tak patut lawan jemput tu. Kagum. Bagai kufu macam mana? Macam juga Nasruhat Nafas Sakti tu. Oh, tu seru lah tu. Sehir lah. Betul-betul menjadi dia benar-benar. Memang tu yang beri. Dari kamu nak kufu apa? Kufu pun tak tahu tu. Mana ada benda yang bukan izin Allah. Semua benda izin Allah. Bila awak buka bilik tu, awak tunjuk pada saya bilik mana? Bilik mana? Ada cerita tentang orang masuk mencuri, masuk mencuri dalam rumah. Tiba-tiba lagu keluar benda atau lantai ada tak? Ada tak? Bilik apa ni? Bismillah ya, 41 kali. Bismillah 41 kali. Tapi bagai kufu lah katanya. Assalamualaikum ya ni. Saya malas sebut. Saya mau belajar. Saya tahu ni pasal saya belajar lah. Ustaz yang ramai-ramai itu biasanya dia tak mari daripada belajar gini lah. Jadi dia tak tahu lah. Bila jumpa kan, dia tak tahu. Dia tak cerita tak boleh. Syiah kufu kenapa? Tawasul ya. Ini tak tolong dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan. Apa pondok? Kelantan. Assalamualaikum Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jalani, Nabi Ghidrilah, semua. Support ya. Mereka. Orang silap lah. Assalamualaikum Jibril depan mereka. Israfil kanan. Israfil tu, dia suka kalah menjaga dia sebelah kanan. Israel dia ambil nyawa jaga sebelah kiri. So semua tu kumpul belakang. Malaikat ni tidak berurusan dengan manusia. Dia ajar di bangi satu pesyarat mengajar di bangi kepada sepupu saya. Sepupu saya ni pula datuk pula dia. Dia kata naik masjid. Assalamualaikum ya malaikat. Dia beritahu saya. Sepupu saya ni bangi. Saya celek mata dia. Nak cerita macam mana ni datuk ni. Ada 10 datuk sepupu saya. Tapi tidak ada cara mereka cerita sebenar. Siapa dia ajar ni saya tanya. Dia kata ustaz mengajar dalam masjid ni. Macam mana? Oh tak ada apa lah. Semua awak ni, biar awak semua sekali tu. Saya bubuh dalam longkang semua sekali. Awak tu saya nak bulan aku. Pasal seru pada mereka, yang mereka tu tak tahu. Sebenarnya, kita beri salam hanya dalam rumah masuk rumah. Bukan beri salam dalam masjid. Masuk masjid tu. Allah, ni rekor. Amlahum syuraka'u syara'u lakum minad-din. Malam ya'zam bihillah. Itu ayat dia. Apakah dia, mana dia teguh. Yang buat syariat dalam agama, yang Allah Ta'ala bila beri izin. Apa dia teguh dia? Jumpa saya tanya, mesti tanya. Kalau Kelantan kata fikir apa pagi tanya. Pasal jahat ni lama dah jahat. Jadi cukup sudah. Kita di Kelantan sana ada satu orang di masjid Kebakrian. Sudah sembahyang asar. Hari Selasa 2-3 hari lepas di Selasa. Jadi murid saya kata, ni ustaz saya. Beritahu pada satu orang tua. 2 orang tua, umur 71 tahun. 2 orang. Lalu saya pergi baca hajinya, belajar dah tak saya tanya gitu. Oh dia kata dia belajar dengan guru, dia tidak pakai apa, belajar wafatan yang ini tubuh ya. Dia kata. Jadi saya nak tanya lah. Saya tanya orang perempuan dulu masa kahwin dulu, boleh anak dulu ada pantang-pantang tak? Jadi ada seorang daripada ramai-ramai dari luar itu kata ada. Jadi awak kata ada ni boleh pantang ni, Nabi ada beritahu kau.
Kau macam mana? Atau Tuhan beritahu. Bila tanya, kita terkejut dia. Terkejut dia. Lalu, dia tanya saya, macam mana Ustaz? Oh ni, saya baca ayat. Tahu. Surah Yunus. Ayatnya 59. Surah Yunus. Ini saya baca kepada dia. Ini saya baca ni pasal kita ni, pasal ada orang-orang baru mari ni. Nah, saya baca lah balik sikit ni. Nah, dengar lah. Kul, tanya mereka. Surah Yunus ayat 59. Kul, tanya mereka. Ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizq. Apa pandangan kamu? Tidakkah Allah Ta'ala yang menurunkan pada kamu daripada langit itu rezeki? Dia kata, betul. Betul tak? Nah, maka Tuhan pun tanya, waja'altum minhu. Kenapa kamu jadikan minhu daripada apa yang pada perintah aku tu? Apa yang aku kata halal, kamu kata wah haram, kamu kata haram. Aku kata halal, aku kata haram, wah halal, kamu kata halal. Waja'altum minhu haraman wa halal. Kenapa kamu jadikan apa yang aku kata haram, halal, kamu kata haram. Apa yang aku kata haram, kamu kata halal. Contohnya apa dia? Pantang beranak. Beranak kan? Pantang. Pantang memantang. Kan beranak kan? Tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Sampai satu perkataan dalam bahasa Melayu dipanggil dalam berpantang. Maknanya dalam kufur pada Allah. Maknanya. Ni ayatnya, ni ayatnya. Waja'altum minhu haraman wa halal. Kenapa kamu katakan yang aku kata haram, kamu kata aku kata halal, kamu kata haram? Iaitu dia bila beranak saja tak boleh makan daging, tak boleh makan ayam. Wa halal, ada yang aku kata haram, kamu kata halal. Dia kata untuk ambil ubat boleh makan juga babi kadang-kadang. Tak buat ubat. Minum arak boleh kalau nak buat ubat. Dia kata. Lepas tu kul tanya mereka. Ni dalam bahasa dalam kita baca ya Quran ni ada dua cara. Satu daripada Allah wa'azina lakum. Gitu, baca ayat gitu. Ataupun Allah wa'azina lakum. Betul tak? Dua cara baca. Tak boleh baca. Tak boleh gitu. Ni dia Tuhan marah ni. Tuhan marah. Dia ada dua cara. Satu, Allah wa'azina lakum. Adakah Allah beri izin pada kamu? Hantar Jibril malam-malam mari beritahu pada kamu, benda ni tak boleh makan, benda ni tak boleh makan, benda ni tak boleh makan, benda ni boleh makan. Atau Allah taftaru. Atau kamu saja yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah Ta'ala. Dia bila saya kata dusta tu terkejut dia. Wajib ajib. Orang tak pernah tinggal waktu semayang, melainkan dia semayang di masjid. Terus dia kata demi Allah dia kata, tak pernah lagi orang cerita pada saya seperti itu. Tak cerita. Tak pernah. Dia tak ada satu masjid yang menceritakan benda ni kufur pada Allah Ta'ala ni. Tak ada siapa dia cerita. Lepas tu Negeri Sembilan macam mana? Ada orang cerita? Dah amal lagi tak? Allahu Akbar. Ini saya katanya, bila tak belajar tafsir, wahyu Allah Ta'ala yang larang kita buat ni, kita pijak. Dan pijak kita tu kufur. Tu. Mana? Ada suruh apa? Disari Quran atau apa dia? Nah? Baik, sambung pula ni. Sambung ayat tadi ya. Ayat 90. Ulaika, orang-orang seperti ini, alladzina hadallah, ialah orang-orang yang dapat hidayah Allah. Wabihudahum, wabihubahumun, umuk tadid, betul tadi.
dan bagi mereka tadi, dan maka dengan petunjuk ini mereka itu ikut, kamu ikutilah mereka. Orang yang dapat petunjuk ni, maka dengan hidayah itu hendaklah ikut tadi, kamu hendaklah ikut mereka. Ini ikut orang yang dapat petunjuk. Orang yang dapat petunjuknya ialah kitanya diperintah supaya belajar tafsir Quran dengan hadis. Itu syarat dia. Bermakna kita kena belajar tafsir Quran dengan hadis ini dengan orang yang belajar tafsir Quran dengan hadis. Maka bila belajar tu, fabihudahum, maka orang-orang, maka dengan petunjuk mereka inilah tadi hendaklah kamu ikuti mereka. Kul, kata pada mereka, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta pada kamu atas mengajar tauhid ini upah. Waktu yang pula kalau tak beri upah tak mari mengajar. In huwa, tidaklah dia Quran illa, tidak lain tidak bahkan zikra lil alamin, adalah suatu peringatan untuk seluruh alam. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Ayat ni ada berulang-ulang juga mari. Jadi saya tak nak ambil ni. Iaitu ayat yang sama ni ada di berbagai ayat masuk dalam surah Zumar pada. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan tidaklah mereka menghargai Allah Taala sebenar-benar penghargaan dalam ibadat, dalam beribadat, dalam beriman pada Allah. Tak dia ada benda yang berasa nak buat sendirilah. Dalam tafsir lain dia kata gini, orang Yahudi, tidaklah orang Yahudi itu menghargai Allah sebenar-benar penghargaan. Itu orang Yahudi. Iaitu bila Quran itu turun, dia tak nak ikut Quran. Itu orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Yang masalah kita yang pula, kita ni orang Islam ni sudah terima Quran dah. Yang kita tidak belajar ni, ini ayat dia. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan tidaklah mereka menghargai anugerah Allah Taala Quran itu sebenar-benar penghargaan. Dia buat dak, tak belajar. Qalu, iaitu ketika ahli kitab itu berkata, ketika mereka berkata dengan keadaan syirik pada Allah, mereka berkata, ma anzalallah, tidaklah Allah Taala menurunkan ala basyarin min syai'in, ke atas satu orang lelaki ini apa-apa wahyu. Dia kata kepada Nabi. Sekarang ni pula ayat yang sama, tidaklah Allah Ta'ala kata pun pada orang ni. Dia saja mengada-ngada je. Apa ya ni? Dalam Quran tak ada apa sebut. Dia tak belajar apa lagi. Dia kata. Acak ni saya jumpa ni. Termasuk orang Habib ada SMS saya. Oh, dia kata, awak ni tak ada Tuhan tak turun gini ni. Ayat lain dalam surah Yunus ya. Wa idza tutla alaihim ayatina bayyinati, apabila dibaca pada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, berkata orang-orang yang tidak ada harapan nak jumpa dengan kami, iti bil Quran, buat mari Quran bi ghairi hadza, bukan tafsir ini. Au batilu, atau kamu ubah saja supaya tafsir itu serupa dengan kita nak. Surah Yunus itu. Kul, kata pada mereka, man anzalallah, man anzalal kitab, siapakah yang menurunkan kitab, alladzi jaa'a bihi Musa, yang telah turun, yang telah datang kepadanya juga kitab yang sama, iaitu kitab yang sama sini ialah jaa'a bihi, iaitu dengan kitab yang seperti itu, iaitu kitab Taurat ni, iaitu tauhid mengesahkan Allah Taala ni serupa. Tentang syariat ya, semayang macam ni ada beza, zikir ada beza. Tentang mentauhidkan Allah Taala serupa. Begitu juga kitab Zabur dan juga kitab Injil. Kepada Musa, nuran sebagai
suatu cahaya, wahudan, suatu petunjuk, lindas sebagai manusia semua sekali. Taj'alunahu qaratis. Kamu menjadikan pada kertas-kertas, lembaran-lembaran kertas. Lembaran dia tulis. Ya kitab Taurat tu asalnya ditulis oleh Allah Ta'ala. Terus, semua sekali. Tertulis ya. Kitab Injil ditulis sekaligus, tidak ditulis. Kitab Taurat ditulis siap. Oh, tak tahu deh. Bahasa dia? Dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi. Kitab Taurat ditulis sekaligus dan bertulis ya. Kitab Zabur saya tak tahu, tapi maknanya tulis sekaligus. Kitab Injil tulis sekaligus, semua sekali. Kitab Quran saja turun beransur-ansur. Kitab Quran satu ya. Jadi kamu jadikan kitab Taurat itu atas kertas, lembaran-lembaran kertas, tubdunaha, yang kamu perlihatkan setengah. Setengah tu kamu perlihat pada orang lain, yaitu setengah tu kamu tunjuk pada orang lain. Tubdunaha, kamu perlihatkan sebahagian. Watufu nakatira, dan kamu sembunyi yang banyak sekali. Tuhan kata kepada, kalau kita tengok dalam Quran, dalam tafsir, bukan tafsir itu semua ada cerita-cerita Yahudi lah, tak? Betul. Awak buang yang Yahudi itu, jadi orang Yahudi ada baca tak dia? Quran ni ada baca tak dia? Tak baca. Kita yang baca Quran. Jadi kalau kita kata kita, macam mana? Kalau kita tafsiri kita, manusia, orang Islam. Wama qadarullah. Mereka tidak menghargai anugerah Allah Ta'ala, Quran. Haqqa qadri, sepatut-patut penghargaan. Iqalu, dan ketika mereka berkata, ma anzalallah, tidaklah Allah Ta'ala turunkan ala basyari pada satu orang lelaki min syai'in, apa-apa wahyu pun seperti yang kamu kata ni. Kul, kata pada mereka, man anzalal kitab. Siapakah yang menurunkan kitab Taurat? Kitab Taurat. Alladzi ja'a bihi, yang datang kepadanya, yang dia sudah datang kepada dengannya Nabi Musa. Nuran, suatu petunjuk, satu cahaya, wahudan, satu hidayah, linnas, untuk manusia semua. Taj'alunahu quratis, yaitu kamu menjadikan kitab Taurat, kitab Injil itu daripada batu tu, atau kayu tu, saya buat siap. Kata Nabi Musa turun tu, dia buat dengan loh kata tu. Kitab Taurat semua sekali. Tubdunah, setengahnya kamu perlihat, setengah kamu sembunyi. Kita pula gitu. Tentang tauhid ni, ustaz-ustaz kita ni sembunyi. Tak cerita. Tentang ibadat kita buat. Kita fiqh semua cerita. Tentang tauhid siap. Tentang hadis baca tentang bahagian fiqh ya. Baca bahagian fiqh aja. Bahagian lain tak baca. Sebab tadi. Ambil dua sebab. Satu ialah upah. Kalau cakap buat nanti, kalau tak panggil, bila buca pendapatan satu. Walaupun 1,500 sekali mengajar, mengarik Malaysia. Tak tahu kan? Jadi setengah dia cerita, setengah tidak. Tadi saya jumpa sepupu saya, dia puji pada satu orang ulama, satu orang mufti. Dia puji ya. Saya kata saya pergi ke Masjid Ubudiyah. Jadi orang situ tanya, Ustaz, ini macam mana ni kalau orang buat begini kepada kubur macam mana? Ustaz, kata buat macam mana? Buat begini. Dia kata apa?
Dia kata daulah tuanku. Dia kata ke siapa? Dia kata kepada sultan yang sudah mati. Saya berkata, dia mufti itu apa? Kekufuran yang berlaku di kalangan esko. Lepas tu, nak tambah sultan tu pula, 7 buah sungai tu dia ambil tu. Air tu. 7 sungai. Tentu dah pergi ambil tu. Allahu Rabbi. Hindu. Lepas tu nak bila nak tabah tu cabut kerih tu pula. Tiup kerih tu pula. Segini saya nak cerita pada awaknya gini ni. Kekufuran ni tak ada siapa dia langgar ni. Tak ada siapa dia tegur pun ni. Jadi awak jangan kata saya ni berani, tidak. Tak ada siapa dia tegur ni. Dia bersilap pula, cabut kerih kan? Cabut kerih. Bersilap kan, dia start. Oh nak sama kerih tu, nak langit. Nak perasak kerih tu, dia pun cium dulu. Sudah perasak, dia cium pula, baru tahu. Bila nak kahwin tu, berlaku kahwin, panggil orang bersilap ulut hari. Dia sebuah gitu. Dia sebuah pada pengantin. Yang pengantin pula buat dah tak tahu belakang ni. Kekufuran itu berlaku ni di depan mata ni. Allah. Tak ada siapa dia larang. Awak dah dengar saya kata baha tahlil, maulud agak. Ni. Yang ni. Yang halal haram patang-patang ni. Tak ada cerita ya. Bukan. Ini kalau Amerika ni sudah tak siapa dia lawan ni kalau nak kata. Ayat Qurannya bil ba'sa wad dharra. Apabila sampai satu ketika kami azab mereka bil ba'sa wad dharra dengan kesempitan hidup dan bala bencana. Ada 2 ayat. Ada ayat surah ni juga lah. Satu dan surah lain. Satu surah Araf satu. Karena kekufuran duk buat ni merata ni, meluas, menyuruh. Lepas tu wa'ullimtum. Padahal kamu telah diajar, wa'ullimtum, dan padahal kamu sudah diajar ma lam ta'lamu. Apa yang sebelum pada ni, apa yang sebelum pada ni kamu tak tahu. Sebelum pada ni kamu tak tahu, dan kamu sudah diajar tentang tauhid ni oleh guru-guru ni. Antum, kamu, wa aba'ukum, dan tubuh kamu pun diajar. Kulillah, mereka jawab. Siapa diajar ni? Siapa yang mengajar ni? Kulillah, mereka kata Allah yang turunkan Quran. Thumma dharhum fi khawdihim. Kemudian kami biarkan mereka fi khawdihim, dalam kesesatan dan bermain-main dengan kebohongan mereka tu, yal'abun, dalam kesesatan. Tuhan biarkan manusia tu, Tuhan biar betul ni. Terus dengan sesat kupur ni, Tuhan biar ni berapa samai dah ni kita ni. Awak cuba beritahu saya, berapa samai dah. Semenjak Jepun dulu tu tak pernah lagi ada baiki ni. Tentang pantang tu kita cakap pantang saja sudahlah. Jadi Tuhan kata summa dharhum, kemudian kami biarkan mereka fi khawdihim, dalam keadaan bermain-main dengan kebohongan mereka itu, yal'abun, dalam kesesatan. Wa hadza kitabun, dan ini dia kitab Quran. Ini kitab Quran. Anzalnahu, kami turunkan Quran ini, mubarakan, dengan penuh berkat, musaddiqan, yang membenarkan kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur yang lain. Alladzi baina yadayhi, yang ada di antara kamu, di depan kamu. Walitundira,
supaya kamu boleh beri peringatan kepada manusia. Ummul Qura, penduduk Mekah, wa man haulaha, dan penduduk sekitar. Jadi sekarang ni saya daripada Kelantan sana, saya mari sini pula. Penduduk sekitar dia panggil. Penduduk sekitar kena beritahu. Awak daripada sini kena beritahu pula orang lain supaya yang tentang mengesahkan Allah Ta'ala yang sudah orang tinggal ni, kita kena baiki balik supaya kekufuran ni berhenti. Berhenti dah. Ummul Qura man halaha walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat itu yu'minuna bihi, juga beriman dengan kitab Quran ini. Wahum, dan mereka itu ala salawatihim, di atas salawat, ala salatihim, di atas salat mereka itu yuhafidun, mereka menjaga. Macam mana menjaga? Iaitu dia sembahyang di masjid. Dia jaga ni start daripada jaga sembahyang ni, wa aqamus salat. Jaga sembahyang ni start daripada mandi junub tu lagi. Lepas tu ambil air sembahyang. Lepas tu pakaian dia. Lepas tu cara sembahyang mengikut yang dia belajar daripada Nabi. Tu panggil waqamus salat. Lelaki kena sembahyang di masjid. Yang perempuan sembahyang di rumah. Orang perempuan sembahyang di rumah pahala 27 darjat. Orang lelaki nak dapat 27 tu kena pergi ke masjid. Beza lah ada kan? Beza. Jadi untuk jaga sembahyang ini start daripada mandi junub lagi. Saya beritahu awak ni, saya mandi junub 2 minit habis dah. Lama tu. Biasa 1 minit setengah habis. Awak mandi 10 minit tu sudah lagi. Taki aja. Pasal awak mandi, saya yang angkat hadas. Awak mandi, saya angkat hadas. Hadas besar. Awak mandi, seperti mana awak mandi? Beza lah. Wallahu a'lam, kita sambung semula. Kita sambung semula. Kita baiklah panjang pula. Nanti sambil pada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu besok hati kami selepas kamu beri hidayah pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.